Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa nashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين أو كما قال صلى الله عليه وسلم. Alhamdulillah, yang dimuliakan sidang penonton video muslimin, muslimat, tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala di atas segala limpah rahmat dan kasih sayangnya. Dengan limpah rahmat dan kasih sayangnya, kita dapat meneruskan kehidupan di dalam memenuhi, di dalam menunaikan segala perintah Allah dan juga melengkapkannya, menyempurnakannya dengan sunnah-sunnah Nabi SAW. Dan juga syukur pada Allah, kita masih lagi diberikan peluang, masih boleh bernafas di atas muka bumi ini dengan tujuan supaya kita mengabdikan diri kepada Allah dan menyempurnakan tuntutan sebagai seorang hamba Allah. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya kita hidup di atas muka bumi ini sentiasa di dalam rahmat Allah, di dalam pemerhatian Allah, di dalam pemeliharaan Allah. InsyaAllah pada rakaman kali ini yang merupakan kuliah ta'mir, kuliah ta'mir untuk Surau Asy-Syakirin, Taman Lagenda Suria, yang merupakan kuliah kedua lah untuk bulan Ogos ini. Kuliah ta'mir yang mana tetap berjalan, yang kalau saya akan buat secara rakaman lah di bawah program anjuran Jabatan Agama Islam Malaysia JAKIM. Walaupun pada di waktu kita belum dapat lagi sepenuhnya, belum dapat lagi menunaikan solat secara berjemaah, terutamanya solat fardu Jumaat, mohon kita sama-sama berdoa kepada Allah supaya dibuka rumah Allah kepada orang-orang Islam. Dalam keadaan, dalam situasi begini pun kita tetap berdoa kepada Allah supaya masjid dibuka sehingga orang-orang Islam, orang dewasa akil balik terutamanya, dapat sembahyang secara berjemaah, dapat sembahyang Jumaat. Ada sebahagian negeri yang telah pun secara berperingkat buka secara berjemaah, dan sesiapa yang mempunyai kesempatan dan kelapangan hendaklah berusaha untuk datang ke masjid untuk solat fardu Jumaat terutamanya. Bagi tempat-tempat untuk kawasan yang masih belum, kita banyak-banyak berdoa kepada Allah. Kita mengharapkan supaya masjid kembali dibuka, insya-Allah. Berusahalah mana yang boleh. Ada sebagian tempat walaupun jumlahnya sangat sedikit, tapi dengan ada usaha untuk datang awal, untuk daftar, untuk beratur, semata-mata untuk sembahyang, insya-Allah dengan usaha itu kita dimaafkan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Kita menyambung lagi pembacaan dan pengajian daripada kitab Matla'ul Badrain wa Majma'ul Bahrain
karangan al-muallif Syekh Muhammad bin Ismail, Syekh Muhammad bin Ismail Daud Fatani, ulama Nusantara kita, di dalam bab perbezaan antara lelaki dan perempuan serta khunsa dalam kelakuan solat. Walaupun ada satu hadis sabdaan Nabi SAW yang mafhumnya Nabi memerintahkan supaya sembahyang seperti mana sembahyanglah kamu sebagaimana kamu melihat aku solat. Itu menunjukkan bahawasanya Nabi memerintahkan para sahabat supaya sembahyang dengan cara yang mereka lihat Nabi SAW sembahyang. Dan kita sebagai umat akhir zaman, sebagai orang awam yang bukan alim ulama, maka kita akan mempelajari apa yang telah diwariskan oleh alim ulama tentang permasalahan agama, terutamanya dalam fiqh. Kita bermazhab Syafi'i, dengan kita mengikuti pelajaran, dengan kita mengikuti mazhab imam-imam ataupun kitab-kitab yang berpandukan mazhab Syafi'i, maka insya-Allah kita juga ke arah menunaikan solat sebagaimana yang ditunjukkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam pada itu kita mempelajari bab-bab sebelum ni, kita mempelajari tentang sunat hai'ah yang ada lebih kurang 16. Kalau dalam kitab ini 16 perkara-perkara yang sunat. Namun begitu kita belajar untuk kita sempurnakan. Kita belajar supaya kita tahu sempadan mana satu sunat ab'ad yang kena sujud sahwi kalau tertinggal ataupun meninggalkannya, dan mana satu yang rukun. Tetapi untuk amal, untuk praktikal, kita buat semuanya. Kita buat sesempurna yang mungkin, melainkan ada keuzuran. Ada keuzuran barulah. Kalau uzur ni rukun pun boleh. Rukun pun kalau tertinggal, kalau tak boleh buat, tidak membatalkan sembahyang. Tapi kalau tidak ada sebarang uzur, meninggalkan sunnah hai'ah contohnya meninggalkan baca surah, lepas surah Al-Fatihah tak baca apa-apa pada rakaat pertama dan kedua, ataupun tak baca tasbih dalam rukuk dan sujud, subhana rabbiyal azim wa bihamdih, subhana rabbiyal a'la wa bihamdih, ataupun tak angkat tangan pada perpindahan rukun, maka kita telah meninggalkan sunat hai'ah dan perbuatan itu makruh. Meninggalkan sunat ni makruh bagi kalau tiada uzur. Dan kita masuk pula pada bab perbezaan. Perbezaan di sini ialah antara lelaki dan wanita, dan sebenarnya begitu juga khunsa. Khunsa adalah satu jantina yang bukan lelaki dan bukan wanita lah. Dan sebenarnya khunsa ini bukannya khunsa ini bukannya pondan yang ataupun transgender yang kita sebut, tapi ialah yang memang secara asal diciptakan, kejadiannya diciptakan oleh Allah Ta'ala berbeza dengan lelaki dan wanita, yang mempunyai kedua-dua alat kelamin. Walaupun jarang, tapi ada. Jarang dan orang tak tahu, tak kenal pun. Maka di dalam kitab fiqh disebutkan juga hukum untuk khunsa, dan kita belajar supaya kita dapat membezakan walaupun tidak diamalkan oleh kebanyakan orang. Untuk berilmu ni, walaupun kita belajar satu perkara yang sama ada kita amalkan atau tidak, kerana amalkan tu memang kena amalkan lah. Tidak amal tu sebab memang tak boleh nak amalkan. Seperti mana orang lelaki belajar tentang bab haid, bukan untuk dirinya, tapi ada tanggungjawab kepada isteri dan anak-anak. Belajar bab begitu pun akan mendapat ganjaran dan faedahnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi perbezaan lelaki dan wanita ini disebutkan ada 5 lah. Ada 5. Yang pertama, bagi lelaki disunatkan merenggangkan 2 siku dan 2 lambungnya.
Maknanya macam mana? Semasa contohnya biasanya berlaku dalam keadaan kalau semasa kita berdiri, memanglah kalau berdiri kita akan angkat takbir dalam keadaan bersantai saja, dalam keadaan biasa, mana tak perlu nak lurus sangat, angkat biasa saja, dan memang ada sedikit regangan lah di antara siku dengan lambung, dan terutamanya semasa rukuk dan juga sujud, maka lelaki akan merenggangkan siku daripada lambung ataupun rusuknya lah. Maka kalau rukuk tu bukan, masa rukuk tu tak perlu rapatkan. Ini sifat bagi sembahyang lelaki. Yang kedua, merenggangkan dua perut dan dua peha ketika rukuk dan sujud. Ini pada rukuk dan sujud lah. Maknanya masa rukuk tu kita punya perut tu kita tak tundukkan sehingga terkena ataupun sehingga rapat ke bahagian nampak macam nak tutup sesuatu. Lelaki tak bersifat macam tu. Lelaki bila rukuk, maka dia akan rukuk dalam keadaan agak renggang, perut dengan pehanya, ataupun perut dengan bahagian lain lah. Kalau dua peha ni masa sujud tu, sujud, maka peha macam ni lah. Kalau peha tu, maka akan ada renggang sedikit, tapi taklah terlalu renggang sangat sampai bunyi dia macam dah sampai rupa yang agak pelik ataupun agak buruk, tapi sekadar regangan yang sederhana. Macam dalam mazhab macam lelaki antara dua kaki pun paling kurang sejengkal lah, ataupun yang ikut keluasan bahu, sejengkal lah, dan tak perlu terlalu besar. Begitu juga masa kita renggangkan peha tu, mana kita cuma jangan rapatkan. Masa sujud ataupun masa rukuk tu, janganlah terlalu nak menunduk sangat sehingga perut itu rapat ke bahagian ke peha lah. Betul lah, merenggangkan dua peha dan dua perut, maknanya dua peha dengan perut itu. Begitu juga masa sujud ataupun duduk antara dua sujud pun sama juga, tak perlu rapat, maknanya ada sedikit regangan, tapi taklah sampai terbuka sampai kangkang pula. Okey. Maknanya seorang lelaki itu dia akan sembahyang, dan pada kedudukan, pada rukun rukuk dan juga sujud, begitu juga duduk antara dua sujud, ada sedikit regangan pada bahagian siku, bahagian peha dan juga bahagian perut. Sebagaimana yang kita pelajarilah, yang biasa kita buat. Jangan terlalu buka sangat, atau sehingga kan kalau kata buka sangat ni, contohnya masa kita berdiri ni, sepatutnya beginilah, dia taklah terlalu nak melekat sangat, tapi tidaklah sampai buka macam ni, sampai nak. Dulu kalau sebelum ni lah, sebelum Covid ni, kita sembahyang berjemaah rapat, kalau ada buka macam tu, terlalu buka sangat, maka mungkin akan mengganggu jiran sebelah sembahyang. Biasalah, mungkin tuan-tuan juga ada pengalaman, bila dalam keadaan sembahyang berjemaah yang biasa, yang rapat, maka akan berlaku sedikit rapat. Macam tu juga situasi masa rukuk dan sujud, masa sembahyang berjemaah yang sebelum ni, yang rapat. Dan insya-Allah ada satu perkara, walaupun sekarang ni kita sembahyang dalam keadaan jarak-jarak, tapi kita perlu ada perasaan dan kita perlu berazam bahawa nanti apabila satu masa aku nak sembahyang balik dengan cara begitu, dengan cara rapat-rapat, apabila keadaan situasi dah pulih, insya-Allah. Dan kita perlu ada rasa
tak berapa selesa lah sembahyang rapat-rapat. Perlu ada rasa begitu. Walaupun sekarang ni kita praktikkan atas dasar kita nak menjaga keselamatan, kita nak jaga keselamatan, contohnya jaga daripada apa-apa perkara, tapi kita tetap ada rasa tak selesa sembahyang jarak-jarak begini. Apatah lagi kita memang perlu rasa tak selesa sekadar sembahyang di rumah, fardu. Kita perlu, yang ada peluang memang kena pergilah sembahyang berjemaah, sembahyang Jumaat khususnya. Tapi kita jangan ada selesa. Dan juga kepada muslimin yang dirahmati Allah, kalau ada saja peluang khususnya sembahyang Jumaat, maka kita perlu ambil peluang dan kita perlu ke arah, kita perlu berusaha untuk dapatkan. Bila dah usaha, dah pergi, dah cuba masuk, tapi kota dah habis, dah penuh, tak dibenarkan, maka barulah kita redha dengan rasa penuh, dengan rasa rasa bersalah lah. Dia perlu ada juga rasa bersalah tu sebenarnya. Walaupun hukum memang siapa yang tak dapat pergi kerana terhalang memang tidak berdosa, tapi jangan sampai kita rasa selesa. Jangan sampai berlaku, Masya Allah, pernah berlaku bila dah dibuka. Contohnya pada tahun lepas, sekitar hujung tahun lah, 2020, ada masanya yang mana masjid ni dibuka, tidak ada kota untuk sembahyang Jumaat dan fardu. Jadi cuma mungkin saya kena cepat sikit lah, ataupun kalau masjid tu kecil mungkin akan penuh, sampai penuh. Maka ada juga di kalangan orang-orang lelaki, orang-orang kita, orang-orang Islam, yang memang dia beranggapan bahawa masjid ni memang tak boleh masuk macam biasa, tak boleh masuk seperti sebelum ini, maka dia pun tak pergi, tak boleh, tidak boleh, dan salah begitu. Apatah lagi kalau pergi ke tempat lain. Pergi ke tempat lain. Itu kalau pergi tempat lain memang perlu bertaubat lah, perlu solat taubat. Taubat tu sebab apa? Bukan sebab tak pergi semayang masjid dah penuh, kota dah penuh. Tapi pada orang lelaki pada waktu sembahyang Jumaat, buat urusan lain, dalam keadaan boleh pergi sembahyang Jumaat, ada tempat kalau cari, insya-Allah. Kalau ada seorang tu kenalan saya, orang saudara lah, di Perak, waktu masih ada kota pun, ni orang biasa bukan ustaz, sampai cari 3 masjid. Sebab apa? Sebab dia pun keluar bekerja, sampai cari 3 masjid, masjid ketiga baru boleh masuk. Macam itulah contohnya bagaimana kita berusaha untuk menunaikan perintah Allah, bagaimana kita berusaha untuk tunaikan perkara yang wajib, yang walaupun dalam setengah keadaan dia akan gugur kewajipan tu. Kalau dah tak ada ruang, dah pergi ataupun uzur, orang yang memang uzur kalau pergi memang ada keuzuran yang lain, barulah tidak mengapa. Jadi merenggangkan dua perut dan juga dua paha itu ketika rukuk dan sujud. Jadi berbalik pada tadi, kalau sembahyang rapat ni, masa waktu sembahyang rapat, memang ada waktunya bila penuh tu, siku ni tak dapat, macam masa qiyam tu agak rapat. Sebab apa? Penuh. Kemudian masa sujud tak boleh nak buka. Ni kalau sembahyang seorang diri ataupun ruang ada, maka lelaki akan buka sedikit siku daripada lambung, jauhkan sedikit. Begitu juga dengan paha, dia tak boleh, sehingga dan yang antara kedudukan ataupun perbuatan yang tak boleh, sujud tu memang siku tu kena lantai, seperti mana perbuatan ataupun seperti mana kelakuan anjing, nauzubillah. Kemudian yang ketiga, bagi lelaki menyaringkan bacaan pada sembahyang yang nyaring, sembahyang yang jihri. Contohnya bacaan walaupun sembahyang seorang diri, contohnya sembahyang fardu seorang, sembahyang maghrib, maka
bacaan pada rakaat pertama dan rakaat kedua dinyaringkan. Nyaring itu maksudnya bukan setakat boleh didengari dengan telinga, tapi kalau ada orang lain, orang sebelah, orang yang berhampiran boleh dengar. Maknanya bukan, contohnya sembahyang subuh 2 rakaat, katakanlah sembahyang sendiri. Kita sembahyang sendiri, tak boleh pergi surau. Kemudian sembahyang dengan isteri lah, orang rumah. Orang rumah pula tak sembahyang, dia sembahyang seorang. Maka walaupun sembahyang seorang, perlu ingat adanya sunat sebelum azan, sunat sebelum sembahyang iaitu azan. Iqamat memanglah, iqamat sebelum sembahyang, iqamat. Tu mungkin kebanyakan kita biasa. Tapi yang kita perlu juga amalkan, yang kita perlu hidupkan iaitu azan di tempat mana pun kita sembahyang. Hatta di zaman kita ni sekarang, sembahyang di mana-mana lah, sembahyang di rumah, di pejabat dan sebagainya, kita azan lah. Kita azan walaupun sembahyang seorang diri, walaupun sembahyang qada pun azan juga. Baik, jadi nyaringkan bacaan sembahyang seorang. Allahu Akbar, baca surah Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Sampai dengar lah. Kalau ada orang datang contohnya, tengok daripada satu bilik tu boleh dengar apa yang dibaca. Kalau bacaan yang rukun ataupun bacaan pada sembahyang yang dipanggil sirri, contohnya sembahyang zuhur, itu kita perlu kita baca dalam keadaan perlahan. Perlahan ni maksudnya telinga je boleh dengar, kita je boleh dengar. Itu bezanya. Kalau sampai telinga pun tak boleh dengar, maknanya itu tak dikira baca, itu dikira dalam hati saja. Kumat kamit itu belum lagi baca. Baca ni mesti kalau kata tak ada bunyi angin, tak ada bunyi bising, tak ada bunyi kipas, maka boleh didengari. Jadi tak nyaring lah, tidaklah ada taranum lagu tu. Contohnya begini bacaan kalau waktu sembahyang zuhur, asar ataupun sembahyang sunat qabliyah ba'diyah. Contohnya, jadi bacaannya begini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Begitu saja. Telinga je boleh dengar. Kalau sembahyang dulu, kalau sembahyang rapat ni, antaranya kalau bacaan perlahan tapi orang tu dibaca agak nyaring sehingga orang sebelah tu boleh dengar, terganggu. Itulah. Maka kena perlahan sikit daripada itu. Yang keempat, aurat lelaki antara pusat dan lutut. Jadi dalam mazhab Syafi'i, pusat dan lutut juga aurat. Pusat dan lutut juga aurat. Jadi cara pakai itu hendaklah bukan setakat menutupi, bukanlah sampai setakat pusat ataupun bukan sampai setakat lutut, tetapi menjaga pusat dan lutut daripada terdedah kalau ketika melakukan pergerakan-pergerakan lain. Jadi mungkin orang kita tak adalah sampai, kalau di tempat awam ni cuma tutup pusat dan lutut saja. Kita akan pakailah lebih daripada tu. Kita akan pakai lebih daripada pusat dan lutut. Baju ni pakai. Bahkan sebenarnya pakaian untuk kita sembahyang ialah pakaian bersesuaian untuk sembahyang. Sebagaimana kita ada pakaian-pakaian khas, pakaian-pakaian yang tertentu untuk ke pejabat, untuk ke tempat kerja, untuk bertemu dengan orang biasa, untuk bertemu dengan kawan-kawan, untuk bertemu orang yang lebih besar, pangkatnya tinggi, orang-orang kenamaan. Maka pakaian tu memang ikut keadaan, ikut standardnya. Maka apatah lagi, lebih-lebih lagi apabila kita ingin menghadap Allah Subhanahu Wa Taala di dalam solat kita, maka pakaian kita pakaian yang sesuai dan terbaik. Tak semestinya pakai pakaian baru, tak semestinya pakai sebagaimana imam masjid tu pakai, tetapi pakaian yang baik. Kalau pakai jubah, pakai serban, pakai baju Melayu, pakai letakkan serban, pakai pakaian putih, maka itu lebih afdal lah, lebih afdal. Baik.
Jadi ada juga yang berlaku kadang-kadang seluar tu kalau berdiri memanglah tutup lutut, tapi kalau bergerak ke arah rukuk dan sujud maka akan terangkat sehingga boleh nampak sebahagian daripada lutut, maka tak memadai pakaian begitu. Tak memadai. Begitu juga dengan belakang. Contohnya lelaki ni, kalau pakai seluar, jaga kalau seluar tu jenis akan terlucut sedikit masa sujud, maka dikhawatiri kalau nampak bahagian yang kalau bertentang dengan pusat tu, sampai kalau sampai nampak punggung, nampak belah belakang tu sedikit, maka sembahyang batal kerana terbuka aurat. Sembahyang batal terbuka aurat. Jadi kena pakai pakaian yang dalam apa-apa pergerakan dalam solat masih tak menjaga semua aurat. Baik. Dan pakailah pakaian yang terbaiklah untuk sembahyang. Yang terbaik. Baik. Kemudian perkara yang ke-6. Baik, perkara yang ke-5. Lelaki ini dibolehkan menegur. Menegur ini sama ada biasanya menegur imam lah, ataupun ada juga situasi tegur orang lain dengan bertasbih. Lelaki dibenarkan menegur dengan bertasbih, iaitu subhanallah. Sama ada perkara yang ditegur itu harus sunat, wajib, haram atau makruh. Misalnya memberi izin kepada seseorang memasuki rumah. Yang ini harus. Ini perkara yang harus. Yang kedua, memperingati imam yang terlupa adalah sunat. Yang ketiga, menakutkan ataupun mengingatkan orang buta atau seumpamanya daripada ditimpa kebinasaan adalah wajib. Nampak orang buta, mungkin sembahyang dekat kawasan yang ada orang lalu, kemudian perasan orang buta dan dia tak ada orang lain yang pimpin dia ataupun yang boleh tegur dia, cuma kita je nampak, kita je ada di situ. Kalau dia terus, mungkin akan jatuh dalam lubang, akan ditimpa akan dapat kecederaan dan sebagainya, maka kita akan tegur dengan tasbih subhanallah. Subhanallah dengan niat zikir lah, dengan niat zikir. Kena ingat semua yang situasi yang disebutkan ini, ucapkan subhanallah dalam sembahyang ini, tegur ni dengan niat zikir. Ada niat tu dulu, kena ada lintasan niat. Yang ketiga, yang keempat, menghalang atau menyedarkan seorang daripada membunuh secara zalim adalah wajib. Menghalang daripada perkara yang haram itu, ini pun wajib juga. Jadi ini situasi yang mungkin sangat sukar berlaku, tapi tak mustahil berlaku. Ada orang nak membunuh, maka ditegur dengan tasbih subhanallah. Mungkin dengan teguran itu dia akan tersentak dan tak jadi bunuh, kerana itu merupakan satu perbuatan yang menghalang daripada perkara yang haram. Mendorong atau menyedarkan seorang daripada melihat sesuatu yang makruh, ini juga boleh. Ini situasi-situasi lah. Biasanya yang berlaku ialah memperingati imam yang terlupa. Tadi ada disebutkan memperingati imam yang terlupa adalah sunat. Sunat ini maksudnya, contoh imam terlupa rakaat. Imam terlupa rakaat. Jadi sebenarnya memang situasi ni ada yang perlu, sebab tu semua orang kena belajar lah. Kena belajar situasi-situasi ataupun perkara-perkara yang berlaku antara imam dan makmum. Kalau sembahyang seorang, tak berkaitlah dengan orang lain. Jadi katakanlah imam tu lupa, patutnya 4 rakaat, tapi 3 rakaat
imam dah duduk tahiyat. Jadi masa itu makmum sebenar hukum dia menegur imam tu dengan subhanallah, hukum menegur tu sendiri sunat. Tapi dalam situasi itu makmum, jika imam terus, contohnya imam beri salam, maka dia sendiri perlu mufaraqah dan tambah rakaat. Begitulah situasinya. Katakanlah sembahyang berjemaah ramai, tapi semua tak tegur, maka sunatlah hukumnya. Tapi ada perkara lain lagi yang perlu dibuat. Wallahu alam. Kita akan sambung lagi pada lain waktu berkenaan dengan beza antara lelaki dan wanita dalam solat. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.